Al-Quran menitik beratkan hal beriman kepada akhirat. Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hari akhirat. Dalilnya nanti akan kita baca satu persatu. Kitab Al-Quran berisi penuh dengan sebutan hari akhirat. Dia katakan tiap-tiap juzuk adalah cerita tentang akhirat. Bahawa kita nanti akan dikembalikan kepada akhirat dan akan hidup balik semula. Setelah kita mati, kita akan dihidupkan balik. Di samping menekankan pada tiap-tiap tempat dan mengingatkan hari akhirat pada tiap-tiap tajuk, serta meyakinkan berlakunya hari akhirat dengan menggunakan berbagai gaya bahasa Arab. Macam-macam cara. Nama akhirat pun macam-macam namanya. Ada panggil hari akhirat, ada panggil hari kiamat, ada panggil hari pembalasan, ada dipanggil hari kembali dan sebagainya. Macam-macam namanya pun. Nanti akan kita baca nama-nama dia tu. Ada Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Fath dan sebagainya. Itu akan kita baca insya-Allah lepas ni. Kerana apa? Kerana nak menekankan bahawa lepas kita hidup ni akan hidup di alam yang lain, namanya alam akhirat. Kenapa? Supaya dibalas apa saja gerak-geri kita dalam dunia ni. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jahat akan dibalas dengan kejahatan. Itu sebab ada hari akhirat. Kalau ada orang dalam dunia ni buat jahat, lepas begitu ajalah, tak ada kena balas, tak ada kena denda, tak ada kena hukum. Begitu juga orang yang buat baik dalam dunia ni, lepas begitu aja, rugi aja. Dia dalam hidupnya buat kebaikan aja, tapi tidak ada pembalasan. Di dunia ni tak ada orang bagi tokoh Ma'al Hijrah ke tokoh Maulidur Rasul ke, tak ada. Padahal mereka itu berjuang dalam sepanjang hayat, dia berjuang untuk mengembangkan Islam, tapi tak ada balasan dalam dunia ni. Rugi begitu aja hidupnya. Orang yang buat jahat untunglah, orang yang buat baik rugi. Jadi kerana itulah Allah hidupkan kita balik, supaya nak menilai siapa di antara kita yang berlaku baik dalam dunia ni. Sebab Allah matikan dan hidupkan manusia. Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah dalam Quran ya. Dialah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Di antara bukti yang menunjukkan penekanan Al-Quran tentang hari kiamat ini ialah mengikatkan keimanan kepada hari akhirat dengan keimanan kepada Allah. Dia apa, selalu dikaitkannya. Dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan akhirat dan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, fal yaqul khairan aw liyasmut, umpamanya. Hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun lebih baik diam. Itulah hadis. Dalam Quran pun banyak, nanti akan kita baca insya-Allah dalil-dalilnya. Ya, contohnya seperti ayat ni yang kita nak baca ni. Suratul Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi albir itu artinya kebaikan. Kebaikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu baru kira kebaikan. Yang lain belum lagi dikira kebaikan lagi. Ya. Laisa birra apa ni? Dah lupa saya ayat. Jangan kamu sangka kebaikan kamu menghadap ke kamu ke timur dan ke barat. Apa ayat tadi loh? Lupa saya. Dah lupa mana nak buatnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ya qibalal masyriqi wal maghrib. Terima kasih Ustaz. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal maghribi wal masyriq. Jangan kamu sangka kebaikan itu adalah kamu menghadap kamu ke barat dan ke timur. Tapi yang sebenarnya kebaikan itu ialah kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Baru dikira kebaikan. Jadi dikaitkan beriman dengan Allah itu dengan beriman dengan hari akhirat. Kalau begitu juga ayat ini. Surah Al-Baqarah juga ayat 62. Man amana billahi wal yaumil akhir.
wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan beramal soleh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tak kaitannya beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Bila dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia beramal dengan amalan yang soleh, maka bagi mereka itu pahala, bagi mereka itu falahum ajruhum, dibalas mereka itu pahalanya inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Maka bagi mereka itu pahala dari Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan, wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan ke atas mereka, dan mereka tidak pula berduka cita, wala hum yahzanun, kata Allah ya. Kalau beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, tidak ada ketakutan, bagi mereka itu dijamin dapat pahala di sisi Allah. Itu yang kedua, dalil menetapkan bahawa Allah selalu mengaitkan beriman dengan Allah itu dengan beriman dengan hari akhirat. Kemudian dalil yang ketiga, zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billah wal yaumil akhir. Surah Al-Baqarah juga. Ini banyak surah Al-Baqarah ada ni. Tiga ayat ni semua tiga daripada surah Al-Baqarah. Zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kemudian ayat lain pula dalam surah At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah kamu akan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Baru ada perintah suruh berperang dengan mereka yang tak beriman. Ya. Tapi ini setelah 13 tahun diperintahkan Nabi dan para sahabat supaya bersabar. Ya, macam-macam gejala-gejala penekanan dilakukan oleh orang kafir, tapi Nabi tak balas balik. Tak ada balas balik. Sahabat pun bertanya, bila datang bantuan Allah, apa kata Nabi? Sabarlah kamu, kata. Sampai kepada ayat macam ni, barulah dia berperang dengan orang kafir. Jangan kita kata mereka tu masih tu takut. Tak ada, mereka bukan takut dengan orang kafir tu, tapi belum ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 13 tahun lamanya sabar je Nabi tu. Dan juga para sahabat, macam-macam gejala dibuat oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Bilal bin Rabah disiksa, Yasir dibunuh, isterinya Sumayyah juga disula, begitu. Tapi Nabi tak balas. Nabi menyeru kepada sahabat tu, sabarlah kamu, jangan lawan dulu, kerana belum ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada perintah macam ni, qatilul ladzina la yu'minuna billah, berperanglah kamu kepada, ini perintah ni, ini fi'il amar ya. Perintahkan, Allah perintahkan kamu, berperanglah kamu kepada mereka-mereka yang tak beriman dengan Allah. Wala bil yaumil akhir, dan yang tidak beriman dengan hari akhirat. Perangilah kamu akan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada tak beriman kepada hari akhirat. Lagi perintah Allah lagi, u'budullaha warjul yaumal akhir wala ta'sau fil ardi mufsidin. U'budullaha warjul yaumal akhir wala ta'sau fil ardi mufsidin. Beribadatlah kamu kepada Allah, artinya menyembahlah kamu kepada Allah, dan harapkanlah, minta balasan, harap nak dapat balasan dalam beribadah kita tu, iaitu pada hari akhirat. Nabi pun sebut dunia ini bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Jadi kita harapkan balasan dari Allah di akhirat. Kita semayang tadi, dunia ni tak ada apa balasan pun. Rugi je ada dalam dunia ni. Patutnya pergi ke pesta Kamboja tu, kita semayang sini. Jadi tak ada apa balasan di sini. Bila nak dapat balasannya? Di akhirat nanti ya. Dan janganlah kamu mengadakan kebinasaan di bumi ini. Jangan buat kebinasaan dalam bumi ini.
tulis ya. Itu dalil-dalil yang bahawa Al-Quran iaitu Allah Taala menekankan hari akhirat. Ya, Quran itu kalam Allah. Ya, jadi Allah menekankan hari akhirat kepada kita supaya kita mengambil berat tentang perkara-perkara akhirat. Jangan sibuk dengan urusan dunia sampai lupakan akhirat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kerana harta-harta kamu dan ahli-ahli kamu dan juga anak-anak kamu melalaikan kamu daripada ingatkan Allah. Ya. Itu tengok hurufnya, ya. Dia ada huruf jar itu yaumil qiyamah. Kalau ila yaumil qiyamah. Kalau tidak yaumul qiyamah. Kalau tidak yaumul qiyamah. Dari segi makna tak ada apa beza. Cuma struktur ayat tu je. Mengikut ada dah perkataan sebelumnya. Kalau ada huruf jar di situ, dia menjadi mil. Min bawah mi, ya. Kalau tidak dari segi makna tak ada. Tak ada berbeza, ya. Cuma struktur ayat saja ada perbezaannya. Ini yaumul qiyamah. Pasal apa? Warjul yaumul qiyamah. Dia tak ada huruf jar di situ, kan? Kadang-kadang yaumul qiyamah pun ada. Yaumil qiyamah pun ada. Beribadatlah kamu kepada Allah dan harapkanlah balasan. Warjul yaumul qiyamah. Harapkan balasan. Dari hari akhirat. Dan janganlah kamu mengadakan kebinasaan di bumi ini. Jangan buat kerosakan di atas muka bumi ini. Ayat-ayat yang seperti ini terlalu banyak. Banyak benar. Tak ada ditulisnya habis orang pengarang kitab ni. Syekh Yasin ni tak ada tulisnya habis-habis. Kerana terlalu banyak benar. Dia sebut di dalam Al-Quran. Dan di antara bukti yang lain, Al-Quran sering menyebut hal hari akhirat. Banyak lagi cerita-cerita tentang akhirat. Banyak benar lagi. Kita dapati hampir-hampir setiap lembaran. Lembaran tu muka surat. Setiap muka surat dalam Quran tu ada cerita akhirat. Tak lepas. Tengok ada berapa muka surat dalam Quran tu. Ya, setiap lembaran mushaf ada sebutan mengenai hari akhirat. Mengenai huru-haranya. Kejadian yang ngeri pada hari itu. Dengan berbagai-bagai gaya bahasa. Demikian juga kita dapati Al-Quran menggambarkan kejadian-kejadian di hari akhirat itu dengan penjelasan yang panjang. Kadang-kadang satu surah itu cerita akhirat aja. Yang panjang-panjang. Yang kita dapati, yang jarang-jarang kita dapati penjelasan seperti itu pada perkara-perkara ghaib yang lain. Tentang malaikat tak ada panjang itu. Perkara-perkara yang gaib yang lain. Tentang syurga ceritalah pasal akhirat ni cerita syurga. Tapi benda-benda gaib yang lain. Tentang qalam tak cerita pasal itu. Tak ada panjang benar. Ada pun sikit-sikit aja. Tentang aras tak cerita macam itu. Semua tu benda-benda gaib tu. Tapi tak ada panjang penjelasannya. Yang banyak penjelasannya ialah tentang peristiwa-peristiwa akhirat. Tentang syurga, tentang neraka, tentang kebangkitan dan sebagainya. Itu yang panjang lebar ni. Di antara buktinya lagi, Allah menamakan hari akhirat ini dengan berbagai-bagai nama. Yang mana setiap nama ini menggambarkan kejadian ngeri yang akan berlaku. Di antara nama-nama yang disebut dalam Al-Quran, yang pertama Yaumul Qiyamah. Hari kebangkitan. Yaumul Qiyamah. Qiyam itu artinya bangkit. Kalau kita nyuruh orang bangkit, apa buat? Kata, bangkit kamu. Itu qiyamah. Yaumul qiyamah artinya hari kebangkitan. Kemudian Yaumuddin. Setiap kali kita sebut. Maliki Yaumiddin. Tadi yuk ya. Ini muddin, Yaumiddin. Tadi mud, ini mid ya. Ada beza. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Artinya sama aja. Baik. Itu Yaumiddin, hari agama. Hari pembalasan dalam segi agama. Kemudian Yaumul Hisab, hari penghisaban. Kita ni semua akan dicek. Apa saja yang kita buat dalam dunia ni akan dicek. Apa saja harta yang kita tinggal dalam dunia ni akan dicek oleh malaikat-malaikat.
Itu sebab masa kita ngambil wuduk, basuh tangan kanan tu apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kitab amalku nanti dengan melalui tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Doa lah mati aja, bukan payah sebut ya. Minta, ya Allah, engkau berikanlah kitab amalku melalui tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Minta hisab ringan-ringan. Biar cincai je malaikat esok menghisab kita tu. Itu katanya hari penghisaban. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kemudian kamu akan ditanya setiap nikmat yang kamu telah terima di dunia ini, semua akan ditanya oleh Allah Taala. Apa kamu buat dengan umur kamu? Apa kamu buat dengan duit kamu? Apa kamu buat dengan harta kamu? Apa kamu buat dengan ilmu kamu? Apa kamu buat dengan kereta kamu? Apa kamu buat dengan apa sajalah yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan ditanya. Everything will be accounted for. Faham idak-idak. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Nothing is going to be left out. Tahu cakap Melayunya? Tidak ada sesuatu pun yang akan ketinggalan. Semua akan ditanya oleh Allah Taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab-kitab tua, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa, dua-dua takwa, siapa dulu masuk syurga? Orang kaya yang bertakwa tu ke orang miskin yang bertakwa? Orang miskin yang bertakwa dulu masuk syurga. Berapa lama? 500 tahun dulunya masuk syurga daripada orang kaya yang bertakwa. Pasal apa? Apa pasal lambat orang kaya tu? Pasal dia kena hisap, kena cek satu persatu. Orang miskin apa nak hisap kan? Tak ada apa. Rumah tak ada yang kadang tu, duit tak ada, kereta tak ada, mat tak ada, tokar tak ada, motor tak ada, semua tak ada. Sebab tu apa yang nak hisap? Sikit aja hisapnya. Pasal kereta yang ditinggalkannya tu sikit. Sebab itu sahabat-sahabat dulu tak ada meninggalkan harta, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada meninggalkan harta? Ada Nabi Muhammad meninggalkan banglo? Ada? Ada meninggalkan kondominium? Ada? Ada meninggalkan rumah flat? Mana ada? Wafatnya baginda, baju besinya pun masih lagi tergadai kepada seorang Yahudi. Itu dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia tinggalkan doa, tapi yang ini siapa tak nak mengamalkannya? Saya pun tak ada mengamalkannya. Apa doanya? Allahumma ahyi. Dia buat pun dalam isim mufrad. Dia tahu tak ada siapa nak ngikutnya pun. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Kata doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku di akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang miskin. Dia tahu kita tak hendak doa ni. Sebab itu dia tak ada diajar pun secara jamak, tak ada. Tak ada diajarnya Allahumma ahyina miskina, tak ada. Tahunya siapa tak siok. Orang cakap ni tak siok doa itu. Orang cakap ni doanya apa? Apa doanya lepas sembahyang? Allahumma a'tina rizqan jadida. Ya Allah, sentiasalah kamu perbaharui rezeki aku, rezeki kami. Wa umran tawila, dan umur kami biar jadi panjang. Wa malan katsira, apa ni? Harta biar banyak. Wa malan katsira wa khairan qariba, yang baik-baik itu biar dekat-dekat dengan aku, jangan jauh ya. Wa khairan qariba wa syarran ba'ida, yang jahat-jahat tu biar jauh-jauh. Lagi apa? Wa amalan maqbula, amalan biar dimakbulkan. Lagi apa? Wa khairan qariba wa apa nama? Wa waladan salihah, dan anak-anak biar soleh. Kita hendak anak-anak soleh. Saya tambah pula lagi, wa waladan salihan faizan fid dunya wal akhirah. Ditambah. Itu saya seorang yang nambah tu. Anak-anak yang soleh yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lagi, wa amalan maqbula, dan amalan biar dimakbulkan. Lagi, wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin, dan perniagaan yang tidak rugi-rugi biar
untung aja menjaga. Ya. Tak ada nak rugi. Kalau rugi habis duit, biar untung. Itu doa saya lah. Tak ada pernah saya berdoa apa Allahumma ahyini miskina, tak ada. Tuan-tuan saya tak pernah dengar apa? Tak tahu imam tak ada mendengar doa itu. Ya. Kalau ada pun doa itu tak ada kita ngamin ke pun diam aja. Ya. Itu dia tuan-tuan ya. Yaumul hisab. Hari penghisaban. Perhitungan amalan. Kemudian yaumul fath, iaitu hari penceraian antara mukmin dan kafirin. Itu yaumul fath. Fath itu artinya pembukaan, dibuka. Dibuka kebenaran. Mana yang benar, mana yang tak benar. Itu yaumul fath. Hari itu hari pembukaan perceraian antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Esok di akhirat nanti semua manusia akan dibaringkan kepada 120 barisan. Ya. Itu dia diceraikan tu. Dari 120 barisan, berapa baris orang beriman? Sudah saya khabar sini banyak kali dah. Berapa baris orang beriman? 3 baris saja. Lagi 117 baris apa? Kafir. Ini perceraian. Hari itulah hari perceraian antara orang beriman dengan orang kafir. Ya, yaumul fath. Kemudian apa? Yaumut talaq. Yaumut talaq. Iaitu hari pertemuan. Talak tu bukan cerai. Itu talak, ini talak. Yaumut talaq. Hari pertemuan. Kemudian yaumul jami'i. Yaumul jami'i, iaitu hari perhimpunan. Semua kita nanti akan berhimpun di mana? Di padang mahsyar. Ya. Itu hari itu berhimpun. Semua kita ni berhimpun sekali. Asal nama manusia semua di situ. Saya, tuan-tuan, puan-puan, lagi yang dulu-dulu lagi George Washington situ belakang, Abraham Lincoln situ juga. Kenal ke mana? Tak kenal? Okey, saya cari yang kenal. Ya, Undertaker di situ kenal? Tak kenal juga? The Rock pun di situ, David Beckham di situ, P. Ramlee di situ, Saloma di situ. Esok semua akan berkumpul di satu tempat perhimpunan namanya Padang Mahsyar. Itu dipanggil Yaumul Jam', ya, hari perhimpunan. Kemudian Yaumut Taghabun, ada surah Taghabun namanya, iaitu hari kerugian orang-orang kafir. Orang kafir semua rugi belaka. Yaumul Khulud, iaitu hari yang kekal. Hari kiamat besok kekal. Kalau masuk syurga kekal di dalam syurga. Tak keluar-keluar lagi. Masuk neraka ada yang kekal, ada yang sementara. Siapa yang beriman, dia masuk neraka dulu disebabkan dosa-dosanya. Habis dosanya, dia akan keluar daripada neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Dapat semula menikmati syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjadi ahli-ahli syurga. Ya. Atas tak ngapel lah ya. Siapa kata tak ngapel lah ustaz? Masuk neraka dulu lah-lahnya masuk juga syurga. Nak kan? Tak nak? Kalau tak nak, jangan sekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ya? Itu sebab diberi kita ni jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa bertaubat. Nabi yang tak ada dosa tu pun bertaubat 70 kali sehari malam. Kita ni patut 70 juta kali sehari malam. Tapi tidak disyariatkan begitu. Kalau 70 juta kali siapa pun tak lalu. Kita ni ikut Nabi dah 70 kali sehari semalam. Itu namanya at-taghabun, ya, rugi. At-taghabun atau yaumul khulud, kekal. Kemudian ada juga dipanggil hari kiamat tu yaumul khuruj, iaitu hari keluar manusia daripada kubur. Bangkit dari kubur tu khuruj, kharaja. Artinya keluar daripada kubur, bangkit tu. Bila ditiup oleh Israfil sangkakala kali yang kedua, semua akan bangkit dari kubur menuju ke padang mahsyar, ya, atau khuruj. Kemudian yaumul hasrah, hari penyesalan manusia yang berdosa. Siapa berdosa dia akan menyesal nanti. Nyesal aku tak semayang dulu, nyesal aku tak pergi masjid, rumah aku tepi masjid tapi aku tidak nak datang ke masjid hari tu. Jenuh tok bila azan, aku nehin je. Esok menyesal.
Menjerit-jerit tu Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami udah lihat, kami udah dengar. Jerit pekiknya, aduh, aduh, aduh. Ayoyo, ayoyo, ayoyo. Ayah, 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 kata itu kalau apa orang sini ada ayah, ayah katanya. Kalau orang di England mana? Oh my God katanya. Jerit pekik. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, nak balik ke dunia. Itu nyesal tu. Nak balik ke dunia. Farji'na na'mal solihan, nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami udah yakin benar. Udah benar-benar yakin. Itu namanya apa? Hari penyesalan, yaumul hasrah. Menyesal manusia itu. Kemudian yaumut tanad, tanun alif dal ya, yaumut tanad. Artinya hari panggilan. Nanti akan dipanggil. Akan dipanggil. Siapa-siapa orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan beramal soleh akan dipanggil masuk dalam syurga. Dipanggil nanti. Haji Ibrahim, ikut aku, kata Nabi. Haji Ismail, ikut aku, kata. Lagi siapa? Encik Arsyad, ikut aku. Lagi siapa? Balik kalau orang yang saya tahu namanya. Haji Soleh, Terolak Utara. Haji Soleh, ikut aku, katanya. Nak ke tak nak? Mana kedai Haji Soleh? Mana duduk? Nampak? Nak ke tak nak? Tak nak. Dipanggil untuk masuk syurga. Ikut aku. Itu hari panggilan. Kemudian al-akhirah. Al-akhirah ni bukan al-akhirah ni, bukannya GS tu. Akhirah KS Al-akhirah. Hari akhirat. Hari akhirat. Hari akhir. Tak ada lagi hari lepas itu. Hari akhirat. Selepas kiamat, selepas dihancurkan semua dunia ni, alam ni akan dibina satu dunia yang baru, alam yang baru, dipanggil alam akhirat. Itu al-akhir, al-akhirah. Kemudian al-as-sa'ah. As-sa'ah artinya saat yang berlaku huru-hara. Bila berlaku aja kemusnahan alam ni akan berlaku apa? Goncangan yang amat besar, gegaran yang amat dahsyat, al-qari'ah. Dan gegaran, mal qari'ah. Apa itu gegaran? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa yang dikatakan gegaran itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia berterbangan seperti kalkatu. Ada tafsir yang katakan seperti kupu-kupu. Tapi saya lebih cenderung kepada kalkatu. Sudah tak tentu hala. Kalkatu terbang ada tentu arah ke? Tak tentu arah, ada terbang. Kata ke bawah, tak ke bawah. Dia ngurung api tu je. Macam tu esok manusia di akhir zaman esok. Dekat nak kiamat tu. Masa berlaku gegaran tu. Terbang esok. Siapa nak jadi Superman, tengoklah. Tunggu hari kiamat tu. Siapa nak jadi super lady, tengok. Tunggu hari kiamat esok. Mereka kan terbang. Macam kalkatu. Bukan dia terbang, diterbangkan, diterbangkan, terpelancut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu juga gunung-gunung, bukit-bukit berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan. Bukit tu macam kapas, diterbang di angin. Kapas tu bukan dia terus jatuh ke bawah. Dia itu kapas kan? Dia terbang di udara. Macam mana dia jatuh? Bukan orbit itu kata ke bawah, terombang-ambing, betul kan? Macam itu lah gunung jadi orbit itu. Padahal gunung tu sikit punya berat. Tapi kerana kuatnya angin tu, dia akan terombang-ambing orbit itu. Lepas itu baru Allah sebut, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada di dalam keredaan Allah.
Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, dosanya banyak, pahalanya sikit benar, fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Dipeluknya, diciumnya, itu mak dengan anak ya. Ditimang-timangnya, dilambung-lambungnya, didakap-dakapnya, begitulah mak dengan anak. Tapi ini maknya siapa? Hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Allah sendiri jawab, narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu jadi maknya. Di lambung-lambung di api itu, dipeluk-peluk di api itu, dicium-cium di api itu. Bersangatan pula nyalanya tu. Itu kalau ringan benar kebajikannya. Dalam dunia ni rumah tepi masjid tapi tak pernah datang ke masjid. Tak pernah datang ke masjid. Ni je. Hari Jumaat pun tak datang. Tak usah kan orang ngaji, hari Jumaat pun tak datang. Bukan tuan-tuan ni orang lain. Esok itulah jadinya. Kalau dia semayang pun 2 kali setahun aja. Bila? Apa 2 kali setahun ni? Raya puasa dengan raya haji. Itu pun kerana ada baju Melayu baru. Dia jangan menyolang hati dengan saya, bukan tuan-tuan ni, orang lain. Orang di mana? Orang di mana? Orang di Korea. Sini tak ada. Baik. Itu apa? Al-As-Sa'ah. Hari yang berlaku huru-hara. Banyak ayat-ayatnya menceritakan tentang huru-hara ni ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Gunung terpancut, bukit terpancut, batu terpancut, habis yang berat-berat tu mengeluarkannya. Dipancutkannya, dikeluarkannya dari bumi. Masa itu huru-hara yang amat sangat. Manusia pun berkata, wa qalal insan. Apa kata manusia? Ma laha. Ma laha tu orang Arab lah. Apa ini? Kalau kita takkan malaha juga. Apa kata? Kalau kita macam mana? Apa ni komen? Kata itu orang pun gajah lah ya. Apa yang berlaku ni? Kata. Apa benda yang berlaku ni? Kata. Kalau orang di apa? Orang di Pulau Jawa apa katanya? Apa iki? Kata. Itu orang Jawa lah. Lagi? Kalau orang di India? Orang di New Delhi apa cakapnya? Yang nadai. Orang di England? Orang di England apa cakapnya? Dia cakap pinggang dulu tau. Dia kata, what is happening man? Kata, orang di England. Ikut bahasa dia dah. Malaha. Wa qala al-insanu malaha. Itu ketika berlaku hari kemusnahan ya. Kemudian as-sa'ah. Kemudian apa? Al-azghif. Fah tu ya, bukannya rah tu. Al-azghifah, hari yang hampir. Ejaannya alif zai fa ta marbutah. Al-azifah. Al-azifah, hari yang hampir, dekat noh. Tanda-tanda yang dah banyak, dah dekat benar nak kiamat ni. Tanda-tanda yang dah banyak. Di antara tanda-tandanya apa? Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Ada tak sekarang ni? Ada ke tak? Dah ada dekat benar tu. Lagi? Ibu melahirkan tuan. Ada tak? Ada tak ibu-ibu belakang tu dah jadi kuli, anak jadi tuan? Ada ke tak? Dah banyak Anak tu kerja, menantu pun kerja. Siapa melih cucu? Opahnya lah. Opah jadi kuli, anak jadi tuan. Baginya 300 bulan. Itu gaji lah tu. Padahal patut bagi tak ada apa-apa kerja. Tapi itulah dia. Akhir zaman jadi apa itu. Ibu melahirkan tuan. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda dunia nak kiamat benar. Dah dekat-dekat benar. Cuma tanda-tanda besar lagi belum ada lagi. Turunnya Imamul Mahdi belum lagi. Keluarnya Dajjal belum lagi. Tapi dah keluar cucu-cucu Dajjal dah ada dah. Dajjal yang sebenarnya belum keluar lagi.
Akan berlaku umat yang kedua, ya, umat yang kedua. Ketika itu umat Islam akan berkuasa menguasai dunia. Ya, ini belum lagi. Kita baru sedar, belum ada kebangkitan yang mutlak lagi. Baru ada kesedaran nak mengamalkan Islam pada keseluruhannya. Baru ada. Ya. Itu sebab orang barat sekarang ni takut. Mereka sedang menghadapi penyakit namanya apa? Islamofobia. Islamofobia. Bila ada aja orang memperjuangkan Islam, dituduh mereka itu sebagai IS, dituduh mereka itu sebagai teroris, dituduh mereka itu sebagai pengganas dan sebagainya. Kerana mereka takut benar dengan Islam. Sebut aja Islam dan dah ngetung. Terutama orang yang nama seperti Benjamin Netanyahu. Ada orang nama ni? Benjamin Netanyahu lagi, Barack Obama. Ada orang tak? Itu semua dia tengah mengidap penyakit Islamofobia. Risau benar dengan Islam. Dan Islam tak dapat dibendung, tak dapat disekat. Dia macam ayuh. Ya. Dia macam ayuh, kamu sekat ikut atas, dia lalu ikut bawah. Kamu sekat belah kiri, dia pergi ikut kanan. Ya, kamu sekat belah kanan, dia ikut belah kiri. Dia macam ayuh yang melempar. Tak boleh nak disekat-sekat. Di mana-mana pun sekarang ni Islam sedang berkembang dengan pesatnya. Di Amerika begitu, di Jerman begitu. Ya. Malahan di Jepun ada yang terang-terangan mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan orang ramai, di hadapan ribu-ribu manusia. Yang di Jepun tu. Begitu juga di India, ramai yang dah mengucap kalimah syahadah di hadapan berpuluh-puluh ribu manusia. Dia mendengar ceramah seorang yang bernama Dr. Zakir Naik. Ada pernah dengar nama itu? Dr. Zakir Naik. Bila dia ceramah tu, ditanya oleh orang Hindu tu, apa buktinya kebenaran Nabi Muhammad? Kata dia orang Hindu tu. Dia pun jawab, dalam Mahabharata ini. Inilah namanya kebenaran Muhammad. Dia pun dah yakin betul dekat itu. Sudahnya dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, di mana-mana pun berlaku waktu itu. Sebelum Dr. Zakir Naik ni ada seorang lagi namanya Ahmad Didat. Ya, Ahmad Didat ni dia selalu berbahas dengan orang Kristian. Tapi sekarang ni Ahmad Didat tu dah meninggal dunia. Itu ganti Dr. Zakir Naik. Dan banyak lagi lah. Ya, di England tu ada seorang Fredericks namanya. Ya, pendakwah nama Fredericks. Ramai juga sudah diislamkan. Ya, begitu juga ada ahli sukan, banyak yang dah masuk Islam. Undertaker tu dah masuk Islam tau. Dia percaya ke tak? Dah masuk Islam. Mike Tyson dah masuk Islam. Ya. Nunggu kita aja orang Islam tak nakkan Islam. Ya. Takut dengan Islam. Itu namanya apa tadi? Al-Azifah, ya, Al-Azifah. Hari yang hampir. Ya. Kalau bukan dalam zaman kita ni, sekurang-kurangnya mungkin zaman anak kita esok, zaman cucu kita esok, mungkinlah yang berlaku hari kiamat ni. Dah dekat benar. Kemudian At-Tammah. Ya, At-Tammah. Namanya hari huru-hara. Yang melebihi segala kejadian yang ngeri. Itu dia panggil hari huru-hara. At-Tammah. 6 harakat ya. At-Tammah. Dengung. At-Tammah. Ya. At-Tammatul Kubra, ya. Huru-hara yang bersangatan. Dalam apa? Dalam surah apa? At-Tammatul Kubra dia. Wan Nazi'ah kalau tak salah saya. Jadi hari huru-hara yang melebihi segala kejadian yang ngeri. Kemudian ada juga dipanggil apa? At-Takhah. At-Takhah. Bukan As-Sakhah, ya. As-Sakhah ke At-Takhah. As-Sakhah, betul As-Sakhah, ya. As-Sakhah. Hari yang memekakkan telinga. As-Sakhah, ya. As-Sakhah. Yang memekakkan telinga. Kemudian Al-Haqqah. Itu ada surah pun, surah Al-Haqqah. Hari yang benar-benar berlaku. Al-Haqqah. Hak tu benar lah, ya. Kan selalu kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan aku yang kebenaran itu sebagai satu kebenaran.
Di surah betul, Al-Haqqah, hari yang benar-benar berlaku. Kemudian Al-Ghasiyah, Al-Ghasiyah, iaitu hari yang huru-hara, yang mengelilingi manusia. Tak boleh lari, sana huru-hara, sini huru-hara, di depan huru-hara, di belakang huru-hara, di kiri huru-hara, di kanan huru-hara. Itu namanya hari huru-hara. Kemudian selain itu Al-Waqi'ah, hari yang tetap berlaku. Al-Waqi'ah, ini di antaranya. Bukan ini aja, banyak lagi nama-nama lain. Ini nama-nama lain yang menandakan hari kiamat, ya. Kemudian hikmah Al-Quran mengambil berat mengenai beriman kepada hari kiamat. Di antaranya yang pertama, di antara sebabnya, hikmahnya, beriman kepada hari akhirat dapat memberi kesan di dalam kehidupan manusia. Kalau kita betul-betul beriman bahawa lepas ini ada satu kehidupan yang lain, berani ke kita nak melakukan dosa? Tuan-tuan dan puan-puan, berani ke kita nak buat maksiat? Pasal kita tahu apa saja yang kita buat akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa saja yang kita buat hari ini ada malaikat yang mencatatnya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah, ya. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat, namanya kiraman dan katibin. Dia tahu apa saja yang kamu buat. Kejap ni ada tak malaikat? Ada tak kiraman katibin? Ada. Dia bawa kamera, tahu, digital kamera. Dia nak gambar kita ni. Apa dia buat orang ni? Orang ni tengah ngantuk, ada gambar. Orang ni tengah bersembang, ada gambar tengah bersembang. Orang ni tengah dengar betul-betul, ada gambar tengah dengar betul-betul. Jadi kalau kita betul beriman, berani ke kita nak melakukan cincai-cincai terhadap kehidupan dalam dunia ni. Cincai je nak buat ibadah, lambat-lambat semayang, ada berani ke? Tak berani kita, kerana ada hari kemudian selepas ini, ada kehidupan selepas ini lagi. Ya. Jadi ada kesan terhadap kehidupan manusia. Kerana beriman kepada hari akhirat dan perkara-perkara yang berhubung dengannya, yang terdiri daripada syurga dan neraka, hisab amalan, siksa dan pahala, keberuntungan dan kerugian, semuanya itu berperanan dalam mengarahkan manusia supaya iltizam dan sentiasa beramal soleh. Bila kita beriman dengan hari akhirat, kita akan bersedia untuk kehidupan di akhirat. Kita akan sedia dengan amalan-amalan yang soleh. Kerana kita tak nak siksa di akhirat. Kita hendakkan nikmat di akhirat. Nak masuk syurga. Kerana nikmat-nikmat syurga tu terlalu indah, terlalu lazat, terlalu sempurna, terlalu sedap. Kita hendakkan nikmat itu. Tak mahu kita siksa di neraka. Kerana neraka tu apinya dahsyat benar. Cerita tentang neraka, ya. Nanti akan kita cerita tentang neraka di ujung-ujung kitab ni. Ada cerita neraka ni, insya-Allah. Bab ini lagi, ada cerita neraka, ada juga cerita syurga. Jadi dia akan nak mencari syurga, tidak berani untuk mendapatkan neraka. Ya. Ada hisab amalan, ada siksa dan pahala, ada keberuntungan dan kerugian. Kesemuanya itu berperanan dalam mengarahkan manusia supaya iltizam. Apa itu iltizam? Sungguh-sungguh, committed, kata orang putih. Orang putih kata committed. You commit yourself. Kamu sungguh-sungguh. Jangan cincai-cincai. Betul-betul. Nak semayang biar sungguh-sungguh. Nak puasa biar sungguh-sungguh. Nak mengaji biar sungguh-sungguh. Nak mengajar biar sungguh-sungguh. Apa saja kita buat biar sungguh-sungguh. Dengan penuh minat, dengan penuh committed, dengan penuh komitmen, kata orang putih. Iltizam. Dan sentiasa beramal soleh. Beramal soleh itu penting, ikut cara Islam, baru namanya soleh. Makan ikut cara Islam, berpakaian ikut cara Islam, membaca ikut cara Islam, semayang ikut cara Islam, puasa ikut cara Islam, nikah kahwin ikut cara Islam, peluri kenara ikut cara Islam, baru namanya amal soleh. Ikut cara Islam. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah.
Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang yang rugi. Jadi bila kita ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Meliputi segenap aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, mesti ikut cara Islam. Daripada menguap mesti ikut cara Islam, sampailah kita mentadbir dunia ni ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Kalau tidak akan syurga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, Tuhan hanya boleh dijumpa di syurga, dia tak boleh jumpa di Terolak Selatan ni. Kita tak boleh jumpa dengan Tuhan di Terolak Utara, kita tak boleh jumpa dengan Tuhan di mana-mana pun selain di syurga. Siapa berharap nak masuk syurga, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Mesti ikut cara Islam. Apa saja dia buat, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, mesti ikut cara Islam. Menguap ikut cara Islam, berosin ikut cara Islam, ikut cara Islam, mamam ikut cara Islam, naik mentokah ikut cara Islam, berniaga ikut cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu daripada hamba-hambanya. Jangan mengatakan itu Tuhan, itu Allah, matahari itu Allah, lembu itu Allah, pokok besar itu Allah. Jangan sekali-kali. Kalau tidak dapat syurga. Ini dia. Itu namanya amal soleh. Beriltizam sungguh-sungguh dengan amalan yang soleh. Mana dia? Kepada Allah, dan amat berbeza sekali antara dua orang individu berikut. Ada dua orang jenis dua orang ni. Ada beza antara dua ni. Yang pertama, seorang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Dia tak percaya hari kiamat, tak percayakan Allah, tak percayakan agama. Dia tak percayakan hari kebangkitan, hisaban amalan dan perkataan manusia. Dia tak percaya. Segala amalannya semata-mata berdasarkan kepentingan dan kesenangan, dan tidak terikat dengan mana-mana ikatan kebenaran, kecuali ikatan hawa nafsunya saja. Ini orang yang tak percaya ke hari akhirat. Dia buat apa saja yang mengikut hawa nafsu dia. Dia tak peduli apa hukum apa-apa ni, dia tak peduli apa-apa, ikut nafsu aja. Tujuan hidupnya ialah kepentingan diri, janji dapat aja, yang mengharuskan apa saja cara, asal dapat okey. Tak kira halal ke haram ke, tak kira syubhat ke, tak kira, janji dapat aja. Tindakan dan amalan, walau bagaimanapun ianya mendatangkan kemudaratan sekalipun, walaupun mudarat bagi dia, dia tak peduli, dia buat juga, kerana dia tak percayakan hari akhirat. Janji belakang kira, hari akhirat itu belakang kira. Kita hendak dalam dunia ni dulu. Ada dapat, udah. Tak dapat, kita usahakan sampai dapat. Tak kira lah siapa marah, tak kira lah siapa tak suka, tak kira lah Tuhan marah ke, Rasul marah ke, tak kira. Janji mau dapat. Ini orang pertama. Orang yang tak percayakan hari akhirat. Ini orang yang kedua pula, seseorang yang mempercayai adanya hari akhirat, yang akan dihitung, semua akan dicek, semua akan diperiksa. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Segala amalan dan perkataan manusia, apa yang kita cakap, semua akan dihitung kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah. Semua akan bercakap, mengiyakan apa saja yang kita buat dalam dunia ni. Walaupun lidah tak bercakap, tapi tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap, rambut bercakap, kepala bercakap, kuku bercakap, semuanya bercakap di akhirat nanti. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, lagi wa tukallimuna aydihim, lagi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Pada hari itu mulut-mulut mereka akan dipatri, akan disil, akan dikunci. Maka berkatalah, selepas itu berkatalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi
tentang apa saja yang mereka buat di dalam dunia ni dulu. Semua akan cerita. Ya. Kaki tu je saksi. Kata kaki. Inilah kaki yang tu pergi nari, berjoget. Pergi berjoget di naik kelab tu. Kata kaki tu, aja inilah joget tu. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Kaki tu ngabo. Orang nyanyi tu. Punya lebih bingung berarti. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cekih singgah ke Johor pergi. Punya dah jauh musimnya. Bingung ke cakap dia tu? Bingung. Itu dia. Kaki tu gapo dia jadi saksi. Kulit menjadi saksi, rambut menjadi saksi, mata menjadi saksi, semua menjadi saksi. Cuma mulut aja tak bercakap. Sebab Allah kata apa? Mulut ni suka nipu. Tapi di akhirat besok tak ada boleh nipu juga. Jadi semua akan bercakap-cakap besok. Ini dia percaya benar-benar kena hari akhirat. Ada hari akhirat yang akan dihitung segala amalan dan perkataan manusia di hadapan Allah yang Maha Adil. Allah tu Maha Adil. Sebab saya kata tadi Allah bangkitkan semula. Kalau tidak maknanya Allah tu tak adil lah. Orang yang buat jahat dalam dunia ni kalau dia mati terus, tak adil lah Tuhan tu. Dia lepas gitu aja. Tidak didakwa, tidak dihukum, tidak diseksa, tidak dibuat apa-apa, tidak dibalas. Tak adalah adil Allah tu namanya. Dia membiarkan orang buat maksiat lepas gitu aja. Tak adil lah namanya. Sedangkan Allah itu Maha Adil. Allah yang Maha Adil, yang akan membalas mengikut jenis amalan manusia. Kamu buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dia sedar, dia yakin itu. Maka dia tak berani nak melakukan maksiatan, tak berani nak melakukan kejahatan. Amalan baik dibalas dengan baik. Amalan jahat dibalas akan dengan kejahatan. Kalau buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Orang berzina, dalam dunia ini dia berzina, dia tak ada kena tangkap, tak ada kena hukum dalam dunia ni. Di akhirat kena hukum tak? Kena hukum. Kerana dalam dunia ni dia lepas begitu aja. Di akhirat besok akan dihukum oleh Allah. Macam mana hukumnya? Mula-mula dibesarkannya kemaluan tu sebesar dunia. Bukan besar tiang tu tau, besar dunia. Nak kan? Besar tak nak? Besar dunia ni. Lepas itu didatangkan 70,000 orang malaikat bawa cemeti dari neraka. Cemeti itu disepuh dulu dalam api neraka. Dibawa seorang satu. Lepas itu berdiri mengelilingi kemaluan tu. Kalau lelaki lah kemaluan tu kemaluan lelaki. Kalau perempuan susunya. Mengelilingi kemaluan tu. Lepas itu seorang bilang. Macam mana bilang? 1, 2, 3. Pok tahu tak? Pok tahu tak? Ngempuk lah dimpuknya kemaluan tu. Hancur tahu. Elok balik kemaluan tu. Lepas tu seorang lain pula bilang, warna rendah muna pong katanya. Hancur, elok balik. Tak ada warna rendah muna tu, tak ada ya. Cakap Arab esok di akhirat tu, Lepas tu yang ketiga pula bilang lagi, udah elok balik tu bilang lagi. Apa dia? Sici lagi. Loro lagi. Telu pong katanya. Hancur balik. Begitulah. Sedangkan benda itu tuan-tuan dan perempuan, tak usahkan nak diempuk dengan penupai besi, dipetik dengan jari pun melejat. Ya ke tak? Tak percaya terang, melejat ke tak? Itulah dia seksanya bagi mereka-mereka yang melakukan zina di atas muka bumi ini. Ada ke tak orang berzina? Apa pula tak adanya? Statistik menunjukkan daripada tahun 1992 sampai 1998, 7 tahun, 1992 sampai 1998 yang udah melahirkan anak di luar nikah, orang Islam melahirkan anak di luar nikah sudah ada 176,000. Ramai ke sikit? Tuan-tuan dan puan, ramai ke sikit? Ramai. Kalau mereka tak taubat esok, inilah akibat. Pasal mungkin tak percaya dengan hari kemudian. Lantaklah ustaz menyalak-nyalak di masjid pun dia tak peduli. Dia janji
Janji seronok aja dia. Dia buat aja. Janji seronok. Ini yang kita takut ni. Bagi orang yang percaya dengan hari-hari kemudian, dia tak berani nak melakukannya ya. Segala tindak tanduknya akan dijaganya sungguh-sungguh. Tidak mahu dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia dihukum oleh Allah dalam neraka nanti. Baik dibalas dengan baik, amalan jahat akan dibalas jahat. Ia terikat dengan garisan kebenaran, kebaikan dan kemaslahatan, di mana ketiga-tiga perkara ini mempunyai nilai dan pertimbangan di sisi Allah pada hari akhirat. Semuanya ada dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kerana firman Allah Taala, wal waznu yauma idzinil haqq, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Kata Allah ya. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Di akhirat besok timbangannya on the dot. Tahu ti on the dot, tak ada nipu-nipu. Dalam dunia ni bukan juga nipu satu hon, boleh nipu satu apa? Boleh nipu 10 gram ke 1 gram ke. Tapi di akhirat tak ada nipu-nipu, tepat, exactly on the dot. Itu timbangan di akhirat. Tak ada nipu-nipu. Adalah kebenaran, keadilan. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Tadi saya dah baca faman saqul wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Ini pun gitu, faulaika humul muflihun. Mereka tergolong dalam golongan orang yang beruntung. Dan sesiapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat dosa ke berat pahala yang ni? Ringan timbangan kebaikannya. Apa yang berat? Dosanya berat. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Bukan orang lain yang rugi, dia yang rugi. Dia ingat nak nipu Tuhan, rupanya Tuhan tipu balik dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Allah dalam Quran. Ya, mereka cuba menipu daya Allah, Allah balas balik tipu daya mereka. Dan Allah lah yang sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, ini pun apa juga, faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Dan sesiapa yang rugi, yang ringan timbangan kebajikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Allah suruh semayang, dia tak nak semayang. Allah suruh puasa, dia tak nak puasa di bulan Ramadan. Allah suruh berjuang di jalan Allah, dia tak berjuang di jalan Allah. Menentang pula perjuangan Allah. Perjuangan di jalan Allah. Maka esok dia akan ringan kebajikan, timbangan kebajikannya. Dan dia itulah orang yang menipu dirinya sendiri. Baik, itu yang pertama ya. Di antara hikmah tadi kita ceritakan hikmah beriman dengan hari kiamat. Yang pertama dah habis kita baca. Yang kedua, kenapa panjang tu? Udah lah tu ya. Itu akan datang kita baca. Minggu depan kan? Minggu depan lah, insyaAllah minggu depan ya. Minggu yang pertama. Ini minggu yang keempat. Okey, insyaAllah. 5 hari bulan 12 ya. 5 hari bulan 12 insyaAllah ya. Kalau ada apa-apa kabur lah, telefon lah. Tu payah datang ustaz, kita orang kahwin ramai. Tu payah datang. Tak payah saya datang. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Ada masalah?